Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah Dr. Nasruddin bin Yunus dan semua pelajar yang mengambil kursus falsafah dan isu semasa. Sebelum kita menyelami topik ini dengan lebih mendalam, suka saya ingatkan bahawa tanpa kita sedari, falsafah telah diterapkan dalam kehidupan kita sejak kita dilahirkan. Maksudnya, apa yang kita lakukan semuanya berkaitan dengan falsafah. Seperti cara kita berfikir, kaedah bertindak, cara menguruskan aktiviti harian, pentadbiran sesebuah negara dan banyak lagi. Antara falsafah awal yang telah diterapkan sejak di bangku sekolah lagi adalah falsafah pendidikan. Falsafah pendidikan di sini membawa maksud sebuah proses atau aktiviti untuk meningkatkan jasmani, emosi, rohani dan intelek bagi menambahkan kemahiran, kebolehan dan pengetahuan supaya dapat memberi faedah dan kemajuan dalam kehidupan. Perkara ini penting bagi seseorang untuk bertindak secara rasional untuk diri sendiri, agama, bangsa dan negara. Seperti yang kita sedia maklum, falsafah pendidikan di Malaysia yang bersumberkan kepada falsafah pendidikan kebangsaan merupakan suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu bagi melahirkan model insan yang seimbang dan harmonis. Usaha ini adalah bertujuan untuk menghasilkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berupaya mencapai kesejahteraan diri. Dalam erti kata lain, kita perlu tahu dan sedar akan tanggungjawab dan sumbangan yang perlu ditunaikan kepada masyarakat. Berikut adalah gambar rajah yang menunjukkan bagaimana seseorang insan yang seimbang dan harmonis dapat memberi impak yang besar dalam membina sesebuah negara yang sedang menuju ke arah pemodenan. Insan yang seimbang dan harmonis terdiri daripada 4 elemen yang besar. Yang pertama, intelek iaitu ilmu pengetahuan. Yang kedua, rohani iaitu yang melibatkan kejiwaan dan pemikiran diri seseorang itu. Ketiga, jasmani pula berkait dengan fizikal individu itu sendiri. Dan keempat, emosi. Emosi berkait dengan perasaan. Sekiranya keempat-empat elemen ini berada dalam tahap optimum, kami yakin insan yang seimbang dan harmonis mudah untuk diwujudkan. Kesemua elemen ini termaktub di bawah satu tonggak yang sama, iaitu kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Dalam masa yang sama, jika dilihat kepada kerangka falsafah pendidikan kebangsaan, terdapat satu prinsip utama untuk membina negara yang dipacu oleh rukun negara. Rukun negara yang telah dimeteraikan pada 13 Mei 1969 telah menjadi satu tonggak dalam negara untuk membentuk perpaduan antara individu berlainan kaum setelah kemerdekaan. Dengan lebih mendalam, falsafah rukun negara ini bertujuan untuk menjadikan rakyat Malaysia itu rakyat bersepadu dan rakyat yang saling menghormati antara kaum. Ini bertujuan bagi mengelakkan berlaku pertelingkahan antara kaum yang mencatatkan satu titik hitam seperti yang berlaku pada suatu masa dahulu. Seperti yang kita tahu, terdapat 5 prinsip rukun negara. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Apakah itu konsep kepercayaan kepada Tuhan? Konsep kepercayaan kepada Tuhan itu adalah percaya bahawa Tuhan itulah yang berkuasa dalam setiap kejadian, meskipun masyarakat di negara kita menganut agama dan kepercayaan yang pelbagai. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Unsur kesetiaan ini adalah penting bagi memastikan bahawa ada aspek kesepaduan dalam kalangan rakyat dan kesepaduan itu berdasarkan kepada kesetiaan mereka kepada raja yang menjadi lambang sebagai ketua negara berperlembagaan. Yang ketiga ialah keluhuran perlembagaan. Keluhuran perlembagaan Malaysia terletak pada kedudukannya sebagai undang-undang tertinggi yang menjadi sumber dan punca kepada semua undang-undang. Melalui konsep ini, tiada institusi yang dapat mengatasi ketertinggian perlembagaan persekutuan sekaligus menjadikannya sebagai pelindung kepada rakyat. Keempat, kedaulatan undang-undang. Undang-undang merupakan teras keharmonian dalam sesebuah negara kerana dengan wujudnya undang-undang yang jelas dan badan kehakiman yang cekal, hak asasi manusia dapat dilindungi. Kelima, kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan ini sebenarnya merangkumi 3 nilai besar iaitu faham, hormat dan terima. Jika kita boleh faham wujudnya perbezaan dalam kalangan masyarakat, kita akan hormat, kemudian terima perbezaan yang wujud serta mengutamakan nilai kemanusiaan. Justru itu,
Falsafah rukun negara ini perlu diterapkan dalam diri setiap individu yang hidup di dalam sebuah negara yang berbilang kaum seperti Malaysia ini. Baiklah, kita akan masuk ke subtopik yang terakhir berkaitan dengan falsafah sejahtera. Apakah itu falsafah sejahtera? Falsafah sejahtera merupakan hubungan antara falsafah pendidikan kebangsaan dan rukun negara dengan menggunakan pendekatan ilmu falsafah. Secara analoginya, rukun negara berada pada tahap makro dan falsafah pendidikan kebangsaan pula pada tahap mikro. Apakah yang kita faham dengan konsep makro dan mikro dalam hubungan antara rukun negara dan falsafah pendidikan kebangsaan? Seperti yang kita tahu, makro bersifat besar, kompleks dan berfokuskan masyarakat ataupun organisasi, manakala mikro bersifat kecil dan individu. Dengan adanya falsafah sejahtera ini, semua orang dapat hidup dalam keadaan bersatu padu dan aman damai. Aman damai di sini membawa maksud menghormati dan mempercayai antara satu sama lain tanpa mengira bangsa maupun warna kulit. Hal ini akan membuatkan semua orang yang rasa dihormati dan bebas mempraktikkan kepercayaan agama maupun budaya masing-masing sehingga mereka boleh makan di atas satu meja yang sama. Falsafah sejahtera juga dapat melahirkan insan yang berbudi bicara sekaligus membolehkan setiap individu untuk berinteraksi antara satu sama lain walaupun mempunyai banyak perbezaan. Akhir sekali, melalui kewujudan falsafah kesejahteraan ini, ia dapat menyumbang kepada ekonomi, perpaduan masyarakat dan budaya. Sekarang, kita sudah memahami intipati bagi topik 1 iaitu rukun negara dan falsafah pendidikan kebangsaan sebagai asas falsafah sejahtera masyarakat Malaysia. Bagi memahami topik ini dengan lebih mendalam, banyakkan membaca bahan-bahan berilmiah. Tambahan pula, pada zaman sekarang ini, bahan sumber mudah untuk didapati sama ada daripada buku ataupun internet. Jika anda ada sebarang pertanyaan tentang topik ini, sila ajukan soalan di ruangan komen di bawah. Terima kasih.